mula membawa dakwah. Nabi SAW mula membawa dakwah. Siapakah orang yang mula-mula beriman kepada Nabi? Tak agak-agak siapa? Sebelum Abu Bakar, sebelum Ali bin Abi Talib, sebelum Zaid bin Harithah. Siapakah orang yang mula-mula beriman kepada Nabi? Adalah Khadijah binti Khuwailid, isteri Nabi SAW. Dan itu membenarkan sabdaan Nabi, nikmat yang paling besar adalah apabila seorang lelaki dia mempunyai wanita yang salihah, wanita yang baik dalam keluarga dia, mempunyai isteri yang baik. Sebenarnya itu adalah seindah-indah nikmat. Mempunyai anak-anak perempuan yang baik, sebenarnya itu adalah nikmat yang sangat besar. Maka sebab itu para ulama sirah bila menceritakan peranan wanita di dalam kehidupan Nabi SAW, maka para ulama sirah menceritakan tentang kisah Khadijah. Kita pun tahu Nabi SAW bila mula-mula menjadi Rasul, maka tak ada siapa yang nak beriman. Tak ada siapa. Maka permulaan Nabi SAW menjadi Rasul, maka Nabi berada dalam keadaan gementar. Nabi berada dalam keadaan takut kerana kali pertama menerima wahyu, kali pertama bertemu dengan Jibril, kali pertama berada dalam situasi yang sangat sukar, yang sangat berat. Maka bila Nabi SAW setiap kali balik bertemu dengan Khadijah, maka Nabi akan balik dalam keadaan menggigil, dalam keadaan risau, dalam keadaan takut. Maka siapakah yang banyak menenangkan Nabi SAW? Adalah Khadijah, isteri Nabi SAW. Maka Khadijah dia akan pujuk Nabi dalam hadis riwayat Bukhari, hadis yang kedua dalam Bukhari, maka diceritakan tentang sikap Khadijah. Maka Khadijah berkata kepada Nabi, innaka latasilur rahim. Wahai Muhammad, Allah takkan menghina kamu, Allah takkan mensia-siakan kamu, Allah takkan membiarkan kamu bersendirian. Innaka latasilur rahim. Sesungguhnya kamu seorang yang suka menghubungkan hubungan dengan manusia. Wa innaka latukrit taif. Engkau seorang yang suka memuliakan tetamu. Maka Khadijah banyak menceritakan kebaikan Nabi dan menenangkan hati Nabi SAW. Dan dia menjadi orang yang mula-mula beriman kepada Nabi, mempercayai Nabi, menguatkan semangat Nabi SAW. Bahkan dia adalah orang yang membawa Nabi untuk berjumpa dengan Waraqah bin Naufal yang merupakan sepupu dia. Dan Nabi SAW dijelaskan oleh Waraqah bin Naufal, wahai Muhammad, ini sebenarnya wahyu yang kamu terima. Nabi-nabi yang terdahulu mereka dapat wahyu yang sama. Barulah Nabi SAW tenang. Maka kata para ulama sirah, bila kita lihat kehidupan Nabi SAW, maka Nabi SAW dakwah baginda bermula dengan sokongan wanita, bermula dengan dukungan daripada wanita yang bernama Khadijah binti Khuwailid. Maka poin yang pertama yang kita nak kongsikan, bagaimana kemuliaan wanita dalam Islam daripada sudut pandangan Nabi SAW. Sebab itu Al-Quran menyebut seindah-indah perhiasan adalah wanita. Begitu juga dalam hadis Nabi SAW sebut seindah-indah nikmat perhiasan dunia adalah wanita as-salihah yang baik. Wanita yang baik sebenarnya adalah nikmat yang besar. Sebenarnya adalah satu kurniaan Allah yang sangat-sangat besar. Maka berkenaan tentang wanita yang baik, begitu juga dengan nikmat. Maka dalam hadis riwayat Abu Daud, hadis ini dia lebih menjelaskan hadis riwayat Muslim tadi. Maka dalam hadis riwayat Abu Daud, riwayat 1664, riwayat 1664, maka Nabi SAW bersabda kepada para lelaki, sabda Nabi SAW, ala ukhbiruka, maka mahukah aku khabarkan kepada kamu bi khairi ma yaknizul mar'u, bahawa apakah sebaik-baik harta yang seorang lelaki boleh ada? Apakah sebaik-baik nikmat, sebaik-baik harta?
Maka sama juga Nabi SAW menyebut al-mar'atus salihah, sebaik-baik harta yang seorang lelaki boleh ada, seorang suami, seorang bapa boleh ada. Al-mar'atus salihah adalah isteri yang baik, adalah wanita dalam keluarga kita yang baik. Itu sebaik-baik harta. Itu adalah sebaik-baik nikmat, sebaik-baik kurniaan. Yang mana kadangkala kita tak anggap itu sebagai nikmat pun. Kita lupa untuk menghargainya sebagai nikmat. Maka dalam hadis ni Nabi SAW terangkan beberapa ciri wanita yang salihah. Maka mungkin para akak-akak dah ada pun sifat ini. Maka apakah ciri wanita yang salihah dalam rumah tangga? Sabda Nabi SAW, "Idza nazara ilaiha sarrathu." Apabila seorang suami melihat kepada isterinya, maka suami menjadi gembira. Maka ini ciri wanita yang salihah. Dia menenangkan suami dia, menggembirakan suami dia, membahagiakan suami dia. Idza nazara ilaiha sarrathu. Maka sifat yang pertama wanita yang salihah dalam hadis riwayat Abu Daud, sabda Nabi, apabila suami melihat kepadanya, suami menjadi gembira. Dia melayani suami dia dengan baik. Sebab itu bila kita lihat Khadijah mempunyai Rasulullah yang bersikap berbeza 3 tahun sebelum menjadi Rasul. 3 tahun. 3 tahun sebelum Nabi menjadi Rasul, Nabi menjadi seorang yang berbeza. Nabi tak suka bergaul. Nabi kerap berada di Gua Hira. Nabi SAW tak bersama dengan orang ramai. Nabi berbeza. Sikap Nabi 3 tahun sebelum daripada menjadi Rasul. Berbeza sikap Nabi. Maka Khadijah, dia tak adalah marah Nabi. Aku dah cakap dah jangan pergi duduk kat bukit tu. Aku dah cakap dah jangan pergi duduk lama-lama dekat gua tu. Kan dah kena sampuk, dah kena apa. Tak ada. Tak ada Khadijah kata begitu. Tetapi setiap kali Nabi datang dengan ketakutan, dengan kesedihan, kerana kali pertama mendapat wahyu, yang Khadijah akan sebutkan adalah perkataan-perkataan yang baik. Wallahi demi Allah, wahai Muhammad, Allah tak akan menghinakan kamu. Tuhan tak akan menyakiti kamu. Manusia tak akan meninggalkan kamu. Maka daripada sini kita nampak ciri wanita yang salihah, isteri yang baik, apabila suami dia melihat dia, sarrathu, maka menggembirakan suami dia. Maka itu adalah sifat-sifat wanita yang salihah. Yang kedua, sabda Nabi SAW, wa idza amaraha ata'athu. Apabila suami dia meminta untuk dia melakukan sesuatu, maka dia mentaati suami dia. Maka ini sifat yang kedua. Dan yang ketiga, sabda Nabi SAW, wa idza ghaba anha. Apabila suami tak ada bersama dengan dia, maka hafizathu, dia menjaga segala rahsia suami dia. Dia menjaga segala rahsia suami dia. Dan rahsia rumah tangga adalah perkara yang seseorang itu kalau buka, maka Allah dan malaikat akan melaknat dia. Maka dalam hadis riwayat Muslim, Nabi SAW menegur orang yang suka membuka rahsia rumah tangga. Daripada keaiban pasangan, keburukan pasangan, maka Allah melaknat orang yang suka membuka aib rumah tangga. Maka inilah 3 ciri seorang isteri yang baik. Dan daripada sini kita boleh kiaskan juga dengan seorang suami yang baik. Apabila melihat, maka merasa gembira. Apabila diminta melakukan sesuatu, maka dia melakukannya. Dan yang ketiga, apabila tidak ada pasangan bersama dengan dia, maka dia menjaga rahsia rumah tangga dan juga kehormatan pasangan dia. Maka ini adalah hadis riwayat Abu Daud rahimahullahu ta'ala. Maka inilah kemuliaan para wanita yang Islam telah ajar. Maka kita lihat bagaimana Nabi SAW bersama dengan para isteri baginda. Lalu kita nak lihat kepada praktikal akhlak baginda Nabi SAW. Maka bagaimanakah Nabi SAW dengan para isteri baginda?
Maka dalam hadis Nabi SAW menerangkan kepada para sahabat tentang siapakah sebaik-baik manusia. Kita bermula daripada poin siapakah sebaik-baik suami, sebaik-baik manusia. Maka dalam hadis yang sahih, ada dalam riwayat Tirmizi, dalam hadis yang sahih, ada dalam riwayat-riwayat yang lain, maka Nabi SAW memulakan tentang layanan kepada para wanita dengan keimanan. Dia ada kait dengan iman. Maka sabda Nabi SAW, akmalul mu'minina imana ahasinukum akhlaqa. Maka Nabi SAW bersabda, seseorang itu sempurna iman dia apabila terbaik akhlak dia. Maka ini poin yang pertama. Tuan-tuan boleh lihat tak akhlak saya bagaimana? Kita tak boleh tengok akhlak orang. Sebab setiap manusia sikap dia berbeza-beza. Kita tak boleh tengok keimanan seseorang. Iman seseorang tu tak nampak. Kita tak boleh tengok iman orang ni berapa peratus, 20 ke, 50, 70, 80. Kita tak boleh tengok iman seseorang. Maka adakah iman itu diukur dengan ibadah? Tidak. Iman bukan diukur dengan ibadah. Iman bukanlah diukur dengan ibadah. Sebab orang munafik pada zaman Nabi SAW pun mereka ibadah. Mereka siap jaga solat jemaah lagi. Kalaulah pada orang munafik pada zaman Nabi SAW. Kalau kita baca dalam hadis, orang munafik ni maksudnya dia benci Islam, musuh Islam, dia benci Nabi, tetapi dia menyembunyikan kemunafikan dia menyembunyikan kebencian dia menzahirkan Islam. Maka orang munafik pada zaman Nabi SAW, mereka solat berjemaah. Cuma 3 waktu je. Zuhur, Asar dan Maghrib. Isyak dan Subuh mereka tak datang. Sebab masjid pada zaman Nabi SAW tak ada cahaya, tak ada pelita. Hanya pada tahun 7 Hijrah barulah masuknya pelita, barulah masuknya cahaya yang dibawa oleh Tamim Ad-Dari ke dalam masjid Nabi. Maka iman bukan diukur dengan ibadah. Kadang-kadang kita, zaman kita mengukur keimanan seseorang dengan ibadah. Orang ni bagus sebab ibadah dia bagus. Ibadah itu tanggungjawab. Solat itu tanggungjawab kita kepada Allah. Tapi keimanan manusia diukur dengan apa? Sabda Nabi SAW, akmalul mu'minina imana ahasinukum akhlaqa. Iman itu diukur dengan akhlak. Sebab itu sabda Nabi SAW, paling sempurna iman salah seorang daripada kamu adalah apabila terbaik, paling bagus, paling terbaik akhlak dia. Maka sebab itu kita lihat daripada banyak-banyak ayat Al-Quran, Allah Subhanahu Wa Taala tidaklah menyebut dengan jelas tentang ibadah Nabi dalam Al-Quran. Dalam hadis memang ada, Nabi kalau beribadah sampai bengkak kaki. Tetapi yang banyak Al-Quran puji tentang Nabi SAW adalah tentang akhlak Nabi SAW. Maka Allah berfirman pada surah Al-Qalam. Surah Al-Qalam adalah surah yang ke-68. Surah yang ke-68, maka Allah Subhanahu Wa Taala berfirman pada ayat yang keempat. Firman Allah Subhanahu Wa Taala, wa innaka la'ala khuluqin azim. Sesungguhnya kamu wahai Muhammad berada pada tingkatan akhlak yang paling agung. Azim, akhlak yang paling agung. Maka Allah puji Nabi kerana akhlak Nabi. Maka daripada hadis yang kita lihat tadi, bahawa iman, tanda-tanda iman seseorang itu bagus dan sempurna adalah berdasarkan kepada akhlak dia. Bagus akhlak dia, insya-Allah bagus iman dia. Buruk akhlak dia, lemah dan tidak kuat iman dia. Cuma bila kita lihat dalam hadis yang lain, Nabi SAW bersabda dalam hadis yang sahih, maka bagaimanakah kita nak menilai akhlak seseorang itu? Okey, iman ditentukan oleh akhlak. Tapi bagaimana kita nak lihat akhlak seseorang? Sebab akhlak manusia ni berbeza-beza. Akhlak dia dengan kawan-kawan lain.
akhlak dia dalam rumah tangga lain, akhlak dia di tempat kerja lain, akhlak dia dengan orang yang dia tak kenal, dia nak menjaga portfolio dia lain. Maka Nabi SAW menerangkan akhlak manusia yang sebenar adalah bagaimana akhlak dia dengan isteri dan keluarga dia. Itu adalah cara menilai dia. Maka Nabi SAW bersabda, khairukum khairukum li ahlihi. Sebaik-baik di antara kamu daripada sudut akhlak adalah siapa di antara kamu yang paling baik dalam melayani keluarga dia. Dan Nabi SAW bersabda, wa ana khairukum, dan di antara kamu semua wahai para sahabat, wahai umat Nabi, sabda Nabi, aku adalah orang yang paling baik dalam melayani keluarga. Maka dalam melayani keluarga, yang paling baik adalah Nabi SAW. Dan inilah kita nak kongsikan dalam tempoh sejam yang kita ada, bagaimana cara Nabi SAW melayani keluarga baginda, bagaimana Nabi SAW memuliakan para wanita. Sebab Nabi sebut, aku adalah yang paling baik dalam melayani kamu, dalam melayani isteri di antara sahabat-sahabat Nabi SAW. Maka sebelum kita masuk tentang cara Nabi melayani keluarga, maka sebenarnya Nabi SAW pernah bagi pilihan kepada isteri-isteri Nabi. Allah suruh Nabi bagi pilihan kepada semua isteri Nabi, sama ada isteri Nabi nakkan kekayaan tetapi kena berpisah dengan Nabi, ataupun mereka nak tinggal sebagai isteri Nabi tetapi mereka kena reda dengan cara hidup Nabi SAW yang sangat-sangat sederhana. Nabi pernah bagi pilihan. Maka apakah semua isteri Nabi pilih? Mereka pilih untuk tinggal dengan Nabi SAW dalam kesederhanaan Nabi SAW. Kisah tersebut kita boleh baca dalam surah Al-Ahzab pada penghujung juz yang ke-21. Bagaimana kita nampak apabila Nabi SAW melayani isteri Nabi dengan baik, mereka tak nak meninggalkan Nabi SAW. Maka bagaimanakah cara Nabi SAW melayani para wanita? Poin yang pertama adalah Nabi SAW menjadi pendengar yang baik kepada para isteri baginda. Nabi SAW menjadi pendengar yang baik. Dan ini yang paling susah. Yang paling susah zaman kita adalah untuk masing-masing saling menjadi pendengar yang baik. Kita boleh menjadi pendengar radio yang setia, kita boleh menjadi pendengar apa yang kawan-kawan cerita dengan setia, tapi nak mencari pendengar yang baik kepada pasangan, maka zaman kita semakin berkurangan. Maka untuk melihat konteks bagaimanakah cara Nabi SAW menjadi pendengar yang baik kepada para isteri baginda, maka Imam Ibn Hajar Al-Asqalani rahimahullahu ta'ala telah membawa tiga hadis. Maka kata Imam Ibn Hajar Al-Asqalani rahimahullahu ta'ala, Nabi SAW akan berjumpa setiap isteri-isteri baginda sebanyak 3 kali sehari. 3 kali sehari. Dan kita tahu isteri Nabi bukanlah seorang, bukanlah dua. Tetapi ketika Nabi wafat, isteri Nabi berjumlah 9 orang. Aisyah binti Abu Bakar, Hafsah binti Umar, Zainab binti Jahash, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, Maimunah binti Harith, Juwairiyah binti Haris. Kemudian Nabi ada seorang isteri daripada kalangan Yahudi, Safiyah binti Huyai bin Akhtab. Begitu juga Nabi SAW ada siapa lagi? Saudah binti Zam'ah radhiyallahu ta'ala anha. Siapa lagi nama isteri Nabi? Baru 7, lagi 2 orang. Zainab sudah, Maimunah sudah, Juwairiyah, Hafsah, Ummu Salamah, Hindun Al-Makhzumi radhiyallahu ta'ala anha, dan Ummu Habibah Ramlah binti Abi Sufyan. Maka inilah
Nabi SAW punya 9 orang isteri. Maka kata Imam Ibn Hajar Al-Asqalani, Nabi setiap hari Nabi akan berjumpa 3 kali dengan isteri baginda. 3 kali. Sebab Nabi sibuk. Macam mana sibuknya Nabi? Kita cuba gabungkan semua pekerjaan para menteri yang Nabi SAW perlu lakukan seorang diri. Sebab Nabi yang menjadi pemerintah Madinah dan Nabi buat semua benda. Kenapa Nabi buat semua benda? Sebab Nabi nak menunjukkan contoh kepada para sahabat, beginilah cara untuk melakukan sesuatu. Maka kalaulah para sahabat inginkan bantuan, maka menteri kebajikannya adalah Nabi. Kalaulah ada sahabat yang nak berkahwin, menteri agamanya adalah Nabi. Kalaulah sahabat ada permasalahan persoalan agama, yang menjawabnya adalah Nabi SAW. Kalaulah imam waktu, 5 waktu solat sepanjang 10 tahun dekat Madinah, adalah Nabi SAW. Kalaulah yang menentukan taktikal perang, menteri pertahanan, adalah Nabi SAW. Keamanan Madinah, menteri dalam negeri, adalah Nabi SAW. Berkenaan tentang pergaduhan rumah tangga dan sebagainya, yang tolong selesai adalah Nabi SAW. Maka semua pertanian, kalaulah para sahabat ada isu tentang ladang, tentang pertanian, mereka bergaduh, menteri pertanian adalah Nabi SAW. Tentang rumah, ada sahabat datang-datang tak ada rumah, maka Nabi yang fikir untuk bantu dia, menteri perumahan, Nabi SAW. Semua Nabi SAW yang buat. Sibuk ke tak sibuk? Sangat sibuk. Sangat sibuk. Tetapi kata Imam Ibn Hajar Al-Asqalani rahimahullahu ta'ala, maka Nabi tetap melapangkan masa 3 kali sehari untuk berjumpa dengan setiap isteri-isteri baginda. 3 kali sehari. Maka kali pertama selepas daripada subuh. Maka selepas daripada subuh, Nabi akan masuk menemui setiap isteri baginda dan bertanya keperluan dan khabar mereka. Maka kali pertama yang waktu pagi, Nabi tak bercakap apa-apa. Nabi mendengar apa yang mereka nak kongsikan. Tapi Nabi tak makan, tak minum di sisi mereka, Nabi sekadar mendengar. Kemudian yang kedua lepas asar, lepas habis solat asar, maka Nabi sekali lagi akan mengelilingi isteri Nabi, mendengar apa yang mereka nak kongsikan 2 kali. Dan pada kali yang ketiga adalah selepas isyak. Cumanya selepas isyak, Nabi tak mendengar dah. Nabi yang akan bercakap. Sebab Nabi dah dengar 2 kali. Maka Nabi SAW yang akan bercakap. Cumanya bila kita baca hadis Syama'il Muhammadiyah, Nabi suka bercakap dalam berkongsi cerita. Maka lepas isyak, semua isteri Nabi akan berkumpul dekat rumah yang mana Nabi bermalam. Sebab Nabi setiap malam tidur di rumah berbeza. Sebab Nabi ada 9 orang isteri. Maka pada waktu malam, Nabi akan berkongsi cerita. Tapi kata para ulama hadis, maka dalam cerita Nabi, ada maklumat yang Nabi nak sampaikan kepada isteri-isteri baginda. Secara indirect, secara tak langsung, secara kiasan, supaya apa jua permasalahan mereka, maka Nabi SAW pada waktu itu kongsikan dalam bentuk cerita. Maka ini adalah cara Nabi SAW. Dan kita pun boleh lakukan. Kita pun boleh lakukan. Bila kita nak keluar bekerja, maka pagi-pagi tu kita pun tanya dengan anak kita, okey, ataupun dengan isteri kita, pagi ni nak pergi mana? Contohnya, maka isteri pun kongsikan. Kalaulah kita ada anak-anak perempuan pun bagus tanya, hari ni nak belajar apa? Hari ni ada tugasan tak? Maka dia pun kongsikan. Kemudian nanti bila ambil dia petang, daripada sekolah, kalau anak-anak perempuan, ataupun bila kita balik daripada kerja, tanya kepada isteri dengan anak-anak lagi apa yang mereka nak kongsikan. Dan pada waktu malam, barulah kita ambil satu kisah. Kisah banyak. Kisah Nabi ada, kisah para sahabat ada, kisah dalam Al-Quran, dan kita kongsikan satu kisah untuk sebagai pengajaran untuk apa yang kita nak sampaikan. Sebenarnya kisah adalah cara pendidikan yang paling sempurna. Kisah. Sebab itu kalau kita tengok apa yang masyarakat barat cuba pertengahkan sekarang,
Itulah apa yang kita panggil sebagai pelangi. Pelangi ataupun kita panggil LGBT kan, LGBT. Maka bagaimanakah cara mereka promote akan pemahaman, penerimaan akan benda ni? Kebanyakannya melalui drama, movie yang anak-anak dan kita pun tengok. Dan kita nampak zaman sekarang orang semakin terima. Bahkan orang anggap itu adalah sebagai satu kejadian yang Allah memang jadikan untuk dia. Kita tak patut aniaya dia. Padahal Allah sebut dengan jelas hanya ada 2 jantina. Tetapi cara mereka promote adalah dengan jalan cerita. Dimasukkan dalam jalan cerita, dalam movie, dalam drama, dalam iklan, dalam cerita. Sebab itu kalau kita lihat dalam konteks Al-Quran, dalam Al-Quran adakah banyak perintah-perintah tentang hukum agama? Tak banyak, hanya 500 ayat je. Daripada 6,000 lebih ayat yang berkenaan tentang hukum ahkam hanya 500 ayat. Dan baki adalah kisah, cerita. Sebab manusia dia paling cepat untuk tangkap sesuatu, untuk terima sesuatu adalah melalui jalan cerita. Maka kita ambil daripada cara Nabi SAW berkomunikasi dengan para isteri baginda adalah kita ambil satu waktu untuk kita berkongsi cerita kepada para isteri kita ataupun anak perempuan kita ataupun anak lelaki kita ataupun cucu kita, berkongsi cerita. Maka akak-akak pun balik, kalaulah ada cucu, ada anak, banyak akan berkongsi cerita. Lebih berkesan daripada kita tegur direct adalah kita belajar untuk menjadi orang yang pandai bercerita. Kadang-kadang cerita kita tak sedap pun, tetapi kadang-kadang ada mesej yang sebenarnya mereka akan tangkap dan dapat. Maka ini yang pertama, berkenaan bagaimanakah Nabi SAW memuliakan para wanita. Nabi SAW menjadi seorang yang sangat banyak mendengar, dan bagaimana cara Nabi SAW menegur para isteri baginda Nabi SAW. Maka kita dah sebut tadi, 2 kali mendengar dan 1 kali Nabi SAW berkongsi, bukan tegur direct secara terbuka, tetapi melalui jalan penceritaan. Yang kemudian yang kedua kita nampak Nabi SAW. Nabi SAW adalah seorang yang tidak banyak berkata-kata dalam rumah tangga. Sebab itu kalau kita lihat dalam hadis riwayat Muslim, maka adalah menjadi perkara yang biasa. Isteri-isteri Nabi pun kadang-kala marah Nabi. Nabi SAW sabar dengan karenah mereka. Pernah juga isteri-isteri Nabi SAW, mereka ada boikot Nabi. Pernah ada mereka boikot Nabi. Mereka tak nak bercakap dengan Nabi SAW. Dan Nabi SAW bersabar dengan karenah mereka. Tapi poin yang kedua yang kita nak belajar adalah bahawa Nabi SAW tidak pernah menggunakan kekerasan kepada para wanita. Nabi tak pernah menggunakan kekerasan kepada para wanita. Maka dalam sebuah hadis yang sahih, Nabi SAW bersabda, "Ama yastahyi ahadukum, adakah salah seorang daripada kamu tidak ada perasaan malu?" Kenapa dia patut berasa malu? Sabda Nabi SAW, "Ayyadriba imra'atah kama yadribul abda kama yudrabul abdu." Seseorang itu dia memukul isterinya sebagaimana hamba sahaya dipukul. Kemudian apabila pada waktu malam dia ingin untuk bersama dengan isteri dia, maka Nabi kata, tak malu ke suami yang begini, lelaki yang begini, pukul isteri dan kemudian pada waktu itu ingin untuk bersama dengan isteri. Maka kita nampak Nabi SAW tidak pernah memukul isteri baginda walaupun sekali. Nabi SAW tidak pernah menggunakan kekerasan kepada isteri baginda, kepada anak perempuan baginda. Sebab anak lelaki Nabi semua meninggal dunia waktu kecil. Yang Nabi ada hanyalah anak perempuan, Zainab, Ruqayyah, Ummu Kulsum dan Fatimah. Tetapi Nabi SAW tidak pernah memukul mereka. Nabi SAW tidak pernah menggunakan kekerasan kepada mereka. Nabi SAW banyak menggunakan dialog
seperti yang kita sebut pada poin yang pertama. Maka ini cara Nabi SAW memuliakan para wanita. Kesabaran Nabi dalam bersama dengan isteri dan anak perempuan Nabi menjadi contoh kepada kita para suami. Maka Nabi SAW tidak pernah menggunakan kekerasan kepada para isteri baginda. Dan ini berbeza dengan masyarakat Arab pada zaman itu cara mereka. Sebab itu Umar bin Khattab apabila dijumpa dengan Nabi SAW, dia pernah berkata kepada Nabi dalam hadis riwayat Muslim. Dia kata, wahai Rasulullah, aku dapat tahu anak perempuanku Hafsah yang merupakan isteri Nabi. Hafsah, dia pernah membalas, menjawab akan kata-kata kamu. Dan bagi masyarakat Arab itu mereka tak boleh terima. Tapi Nabi menunjukkan cara berbeza melayani isteri Nabi. Maka berkata Umar, kalaulah isteriku buat begitu wahai Rasulullah, nescaya aku akan ambil tindakan kepadanya. Tapi Nabi SAW tersenyum. Maka yang kedua kita nampak Nabi SAW tidak pernah menggunakan kekerasan kepada isteri baginda. Bahkan Nabi SAW terangkan kepada kita umat baginda apa yang Nabi berikan perumpamaan, bahawa wanita itu dicipta daripada tulang rusuk yang paling bengkok. Apabila kita ingin untuk menggunakan kekerasan, maka kita akan mematahkan dia. Dan apakah patahnya tulang rusuk tersebut? Itulah perceraian dan perpisahan. Apabila seorang suami dia nak menggunakan kekerasan, maka akan membawa kepada perpisahan, perceraian, ketidakharmonian dalam rumah tangga. Maka sabda Nabi SAW, ambillah manfaat daripada isteri kamu yang diumpamakan seperti tulang rusuk yang bengkok tadi. Bukan bererti wanita ni bengkok, tidak. Maka Nabi nak beritahu, tak payah cuba nak luruskan. Tak payah cuba untuk ketika itu kita nak menjadikan seperti mana yang kita nak. Tetapi layanilah dia dalam keadaan, situasi dan keadaan dia. Yang ketiga, kita nak belajar bagaimanakah cara Nabi SAW memuliai wanita. Maka Nabi SAW punya gurauan senda dengan wanita. Nabi SAW punya gurauan senda. Maka Nabi SAW, Nabi pun ada bergurau. Nabi ni bukanlah jenis serius je. Maksudnya serius, balik rumah serius, tak. Nabi SAW pun ada bergurau dengan isteri-isteri baginda. Maka dalam hadis riwayat Abu Daud, maka dalam peperangan, maka Nabi SAW akan bawa isteri baginda seorang. Maka kalaulah Nabi dekat Madinah, maka Nabi akan tinggal dengan setiap isteri, setiap orang satu malam. Berubah-ubah setiap malam. Tetapi kalaulah Nabi pergi musafir, Nabi pergi perang, Nabi akan bawa seorang dengan cara undian. Dia tak ikut giliran, dia ikut undian. Sebab kalaulah pergi berperang ataupun kalaulah pergi ke mana-mana, dia mengambil tempoh yang lama. Maka kalaulah ikut giliran, tak adil kepada yang lain, maka akan buat undian. Maka dalam salah satu peperangan, maka yang keluar dalam undian adalah nama Aisyah. Maka kalau kat Madinah, setiap malam Nabi akan tinggal dengan isteri yang berbeza. Tapi kalau Nabi nak pergi ke mana-mana, Nabi bawa isteri baginda. Bahkan kalau pergi perang pun Nabi bawa isteri baginda. Kecualilah kalau perang tu dekat, seperti Uhud yang dekat, maka Nabi tak bawa. Tapi kalaulah perjalanan yang jauh, Nabi SAW bawa isteri baginda. Saya pun selalunya kalau kuliah, saya bawa isteri saya. Saya bawa isteri saya. Sebab kadang-kadang dia pun tak percaya saya pergi mana kan. Ustaz, mana pergi? Asyik keluar aja. Maka dia pun ikut. Cumanya yang kali ni dia tak ikut sebab anak demam. Tapi selalunya saya bawa. Pergi mana-mana, kuliah saya bawa. Taklah dia tak percaya, saya gurau je. Cuma saya suka dia bawa. So, saya suka bawa apa? Saya suka dia ikut sekali dan anak-anak ikut sekali. Lalu kalaulah saya nak tegur apa-apa, maka dalam kuliah saya tegur. Tak adalah. Dia baik, Masya Allah. Tetapi maksudnya nak menunjukkan Nabi akan bawa isteri ke mana-mana Nabi pergi. Dalam satu peperangan, maka giliran yang keluar adalah Aisyah. Aisyah punya giliran. Maka Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, Nabi SAW telah suruh para sahabat, kamu semua jalan dulu. Maka semua para sahabat pun mereka jalan dulu.
tinggal Nabi SAW dengan Aisyah. Dan tak ada sahabat nampak. Mereka semua dah jalan, dah mendahului Nabi SAW. Maka Nabi SAW kata Aisyah, Nabi mengajak dia berlumba lari. Aisyah, jom kita lumba lari. Siapa menang? Itu cara Nabi bergurau. Tapi tak adalah depan orang ramai. Nabi menjaga maruah isteri dia. Maka Nabi kata, Aisyah, jom lumba lari. Kak Aisyah kata, baik wahai Rasulullah. Maka kata Aisyah, maka aku telah menang. Sebab waktu tu Aisyah muda. Nabi SAW dah usia 50-an. Maka kali pertama lumba lari, maka Nabi SAW kalah. Aisyah menang. Dan Aisyah pun dia asyik sebut kepada Nabi, wahai Rasulullah, siapa yang menang tadi lumba lari? Maka Nabi pun tersenyum. Namun Nabi tak lupakan peristiwa tadi. Maka kata Aisyah, falamma hamalatil ham. Selang beberapa tahun apabila aku pun telah berisi. Sebab dia dah beberapa tahun hidup dengan Nabi, dia pun bahagia dengan Nabi, maka bila bahagia selalunya kembang. Dia bila bahagia dia akan jadi kembang. Bahagia. Kalaulah tak kembang, maka bererti kat rumah tak cukup makan. Maka apabila dia bahagia kembang, maka Aisyah pun telah kembang. Maka dalam peperangan yang lain, maka Nabi SAW suruh para sahabat buat benda yang sama. Nabi kata dengan para sahabat, pergi jalan dulu, pergi jalan. Kamu pergi jalan dulu. Maka para sahabat pun jalan sampailah tak ada sesiapa yang nampak kecuali hanya tinggal Nabi SAW dengan Aisyah. Maka Nabi SAW sekali lagi mengajak Aisyah untuk berlumba. Maka kata Aisyah, kali ini kerana aku telah kembang, aku telah berisi, fasabaqani, maka Nabi SAW telah mengalahkan aku. Yang menjadikan Aisyah gembira, apa yang menjadikan Aisyah gembira? Bukan kerana dia menang ataupun kalah. Yang menjadikan Aisyah gembira, kata Aisyah, maka Nabi masih ingat sabda Nabi SAW, ya Aisyah, hadhihi bitilka. Wahai Aisyah, aku menang kali ini adalah kerana nak mengalahkan engkau menang dulu. Maka Aisyah, dia merasa dihargai sebab Nabi SAW mengingati perjalanan yang mereka pernah melalui bersama-sama. Tapi daripada sini kita nampak bagaimana Nabi SAW bergurau dengan isteri baginda. Nabi SAW bergurau. Maka kita pun boleh fikir sesuatu untuk bergurau dengan pasangan kita. Sebab itu bergurau dalam rumah tangga adalah pahala. Sebab Nabi SAW buat. Itu adalah sunnah. Dan itulah yang Nabi SAW berkata kepada Jabir. Apabila Jabir baru berkahwin, maka Nabi bersabda, tula'ibuha. Maka engkau bergurau, bermain-mainlah dengan isteri kamu, dan dia pun boleh bergurau dan bermain-main dengan kamu. Tapi kalaulah contohnya ada slip disc, janganlah pula bergurau main kuda-kuda. Abang jadi kuda, saya naik belakang. Suami tu ada slip disc. Maka nanti dia tak boleh bangun terlantar disebabkan bergurauan yang tak sesuaian. Tapi bergurau adalah akhlak Nabi SAW. Maka ini adalah poin yang ketiga yang kita nak kongsikan. Dan nanti ada beberapa lagi kisah yang lain berkenaan tentang Nabi SAW. Cuma poin yang keempat, bagaimanakah cara Nabi SAW makan dan minum di dalam keluarga Nabi SAW. Kat sini pun kadang-kala kita tak amalkan sunnah ni. Kadang-kala kita lihat dah menjadi kebiasaan masyarakat kita. Dah menjadi kebiasaan masyarakat kita, maka kita makan asing-asing. Itu dah menjadi kebiasaan. Anak makan dalam bilik dia. Maka ayah makan dekat ruang tamu. Isteri makan dekat dapur. Kemudian ada yang pada waktu itu makan tempat yang berbeza. Ini sebenarnya adalah sesuatu yang berbeza daripada ajaran Nabi SAW. Sebaik-baiknya maka makan adalah kena sekali. Kalaulah tak siapa yang tak nak makan sekali, maka kita kunci cupboard ataupun almari makanan tu supaya dia tak boleh makan. Tapi zaman kita dia tak ada masalah, dia boleh order Grab. Kita tak bagi dia makan, dia pun order Grab, dia pun tak kisah. Tapi kita kena fikirkan sesuatu untuk makan sekali. Sebab dengan makan sekali, maka di situ sebenarnya adalah sunnah Nabi SAW. Saya anak-anak saya masih kecil. Tapi kalaulah contoh,
Waktu makan mesti sekali. Kadang-kala saya balik lewat. Kadang-kala macam contoh semalam saya balik, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad pukul 12 saya balik. Dan mereka masih belum tidur. Kalaulah tidur saya tak kejut, tapi dia tak tidur lagi sebab jaga adik dia yang tak sihat. Maka bila saya balik, dia tahu dia kena duduk makan sekali. Bila balik dia tahu kena duduk makan sekali. Kerana itu adalah sunnah Nabi SAW. Tapi Nabi sampai ke tahap bukan makan sekali. Nabi SAW punya akhlak dengan isteri Nabi. Kata Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, Nabi SAW kalaulah makan bersama dengan isteri baginda, maka Nabi akan tengok dekat mana isteri baginda makan. Mereka akan makan daripada satu pinggan yang sama. Sampai ke tahap tu Nabi SAW punya nak memuliakan isteri baginda. Kita mungkin rasa jijik, tak selesa, tapi itu adalah Nabi SAW. Maka dekat mana Aisyah letakkan tangan dia untuk makan, maka Nabi SAW pun makan daripada tempat itu. Pernah Aisyah berkata, kami telah mendapat kaki kambing. Kaki kambing. Dan Nabi SAW, cara Nabi makan kaki kambing adalah Nabi tak kopek daging dia. Cara Nabi makan kaki kambing, tuan-tuan pernah tengok ke kaki kambing? Tak pernah tengok kaki kambing. Dia punya tulang tu kan panjang. Maka cara Nabi makan adalah Nabi akan ambil kaki kambing tu dan Nabi gigit terus. Itu cara Nabi makan. Cara Nabi SAW makan kaki kambing. Tapi kalaulah kita buat macam tu, orang kata lahap. Lahap ni dia makan, ambil terus semua. Tapi Nabi SAW kalau makan, itulah cara Nabi SAW makan. Cuma kalaulah makan dengan orang ramai, maka Nabi menggunakan pisau. Nabi pernah menggunakan pisau waktu makan. Seperti yang ada dalam hadis riwayat Tirmizi. Maka pernah kata Aisyah, satu kali kami mendapat hadiah kaki kambing. Maka Aisyah pun ambil kaki kambing tersebut diterus gigit. Kata Aisyah radhiyallahu anha, yang menjadikan aku teruja dan terharu, Nabi SAW bila ambil kaki kambing yang sama, Nabi SAW gigit daripada tempat yang sama. Nabi gigit daripada tempat yang sama. Itu akhlak Nabi dengan isteri Nabi. Kata Aisyah, bila aku minum daripada sesuatu bekas minuman, daripada cawan, maka Nabi dengan sengaja akan minum daripada tempat di mana aku meletakkan bibirku. Maka ini adalah akhlak Nabi SAW. Kita atau mungkin pada waktu tu kalaulah ada satu cawan dia, kita suruh basuh dulu. Basuh dulu cawan ni, dah guna, basuh dengan klorak dulu supaya hilang semua kuman-kuman dengan Dettol. Kita mungkin rasa tak selesa. Tetapi cara Nabi SAW berbeza, dan itu yang kata para ulama hadis, bila Aisyah lepas kewafatan Nabi, Aisyah kongsikan cerita ni. Kenapa Aisyah kongsikan cerita ni? Sebab dia ingat kebaikan yang Nabi SAW buat kepada dia. Maka dia pun ceritakan kepada sahabat bagaimana cara Nabi SAW melayani isteri baginda. Sebab ini semua hadis-hadis yang sampai kepada kita adalah selepas kewafatan Nabi. Selepas kewafatan Nabi. Waktu Nabi hidup, maka isteri Nabi mereka tak adalah mengajar, tak ada berkongsi ilmu. Tapi bila Nabi dah wafat, benda-benda yang kita nampak macam kecil, Nabi makan daripada tempat yang sama. Aisyah letakkan tangan dia, Aisyah letakkan mulut dia. Maka itulah yang dikongsikan oleh Aisyah, nak menunjukkan perbuatan Nabi yang dianggap kecil. Itulah yang diingati oleh Aisyah radhiyallahu taala anha dan juga isteri-isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam yang lain. Tapi daripada sudut adakah Nabi ni banyak bercakap? Maka Nabi tak banyak bercakap. Nabi seorang yang pendiam, sama ada dengan para sahabat ataupun dalam rumah tangga, Nabi seorang yang pendiam. Tetapi perbuatan-perbuatan Nabi itu yang diingati oleh para isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka inilah cara Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika mana makan dan ketika mana bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang keempat, maka bagaimanakah cara Nabi sallallahu alaihi wasallam melayani para wanita dan juga terutamanya para isteri? Maka yang keempat, daripada hadis riwayat Ibnu Asakir daripada Aisyah radhiyallahu taala anha, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata Aisyah,
setiap kali Nabi SAW masuk rumah, maka Nabi SAW akan tersenyum. Itu akhlak Nabi setiap kali. Walhal kita tahu Nabi ni kerja dia dahsyat, kerja Nabi. Bahkan kadang-kala bila kita baca dalam riwayat, dekat luar rumah, Nabi kena marah dengan sahabat-sahabat yang baru masuk Islam. Nabi pernah mungkin kena kutuk dengan orang Yahudi dan juga orang munafik. Tapi bila balik rumah, Nabi tak pernah dalam keadaan masam muka, ketat muka, ataupun seolah-olah baru makan lemon. Pada waktu tu muka dia masam, tetapi kata Aisyah, Nabi bila balik rumah sentiasa tersenyum. Kata Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, yang ni pun kita boleh praktikkan. Bila balik rumah dia, yang lelaki dan perempuan, yang ibu dan juga yang bapa, yang atuk dan nenek boleh praktikkan. Kata Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam, apabila Nabi sallallahu alaihi wasallam nak masuk ke rumah, maka perkara yang mula-mula Nabi buat, Nabi bagi salam. Nabi bagi salam. Maka salam ni amalan yang kecil, tapi dalam hadis Nabi sebut asbab keberkatan. Idza dakhalta baitan, apabila kamu masuk ke rumah dan kamu memberi salam, maka akan menjadi asbab keberkatan. Keberkatan apabila kita nak masuk rumah aja, kita bagi salam. Bahkan kalaulah tak ada orang dalam rumah pun, kita dituntut bagi salam. Dan antara salam kalau tak ada orang dalam rumah adalah assalamu alaina wa ala ibadillahi salihin. Salam sejahtera ke atas kami dan semua hamba-hamba Allah yang baik daripada kalangan jin dan malaikat. Bagi salam. Kalaulah dalam rumah tu ada orang, maka bagi salam. Cuma bagaimanakah kita bagi salam? Janganlah kita balik pukul 1 pagi. Assalamualaikum. Anak-anak, isteri tidur lagi ke bangun? Maka tak. Cara Nabi bagi salam dalam hadis kata Aisyah, kalaulah ada orang tidur, maka orang tidur tak bangun. Kalaulah ada orang yang berjaga, orang yang berjaga tu boleh dengar salam Nabi SAW pertengahan. Maka Nabi SAW setiap kali masuk rumah, Nabi akan bagi salam. Sebab salam membawa keberkatan. Dan yang kedua kata Aisyah, bila Nabi SAW masuk ke rumah, kana Rasulullah SAW idza dakhala baitah bassama. Nabi SAW bila masuk ke rumah dalam keadaan yang sangat-sangat tersenyum. Bassam. Bassam maksudnya sangat tersenyum. Nabi balik rumah gembira. Maka pada waktu itu isteri Nabi dan rumah Nabi SAW pun penuh dengan ceria. Tapi kalaulah balik rumah masam, maka seluruh mood keluarga kita telah ubah kepada masam, kepada sour, kepada tak gembira. Maka Nabi SAW adalah seorang yang sentiasa tersenyum. Sentiasa tersenyum. Maka bagaimana kita nak praktik tersenyum ni? Bagaimana? Maka sebelum masuk rumah, kita tengoklah dulu cerita-cerita kelakar. Berhenti dulu 5 minit nak sampai rumah. Tengok dulu video yang kelakar. Gembirakan dulu hati. Jadikan diri ni mudah tersenyum. Baru masuk ke rumah. Supaya kita membawa suasana yang baik dalam rumah tangga kita. Maka ini adalah akhlak Nabi SAW. Bahkan Nabi SAW pun pesan kepada para sahabat dalam hadis riwayat Tabrani, kepada para sahabat Nabi bersabda, wahai para sahabat, apabila kamu balik ke rumah, akrimun nisa, maka muliakanlah isteri-isteri kamu, gembirakanlah mereka. Maka bagaimanakah cara gembira yang paling mudah? Bukanlah nak pergi geletik anak seorang-seorang. Tak. Cara paling mudah untuk menggembirakan adalah dengan kita masuk rumah dalam keadaan tersenyum. Walaupun kita kadang-kadang susah nak tersenyum. Ada orang, dia memang susah nak tersenyum. Dia senyum pun nampak macam marah. Ada orang begitu. Dia punya ciptaan muka dia begitu. Pun begitu, kita cubalah untuk belajar tersenyum. Membawa keberkatan dalam rumah tangga kita. Maka ini adalah yang keempat berkenaan bagaimana Nabi SAW memuliakan keluarga Nabi. Pernah ada seorang sahabat yang baru masuk Islam bernama Aqra' bin Habis. Dia nampak cara Nabi SAW melayani keluarga berbeza. Dia nampak. Nabi SAW melayani keluarga sangat berbeza daripada kebiasaan masyarakat Arab pada zaman itu. Nabi SAW sedang bagi khutbah.
Tiba-tiba cucu Nabi datang, Umaymah, anak kepada Zainab. Nabi turun daripada mimbar, ambil cucu Nabi. Sampai ke tahap begitu. Padahal tengah bercakap, tengah berkhutbah, Nabi SAW turun daripada mimbar, ambil cucu Nabi dan bermain dengan cucu Nabi SAW. Nabi SAW tengah solat, tiba-tiba cucu Nabi yang sama Umaymah, dia duduk dekat belakang tengkuk Nabi waktu Nabi tengah sujud. Maka Nabi tambah sujud menjadi lama. Nabi tak nak bangun daripada sujud. Sehingga pada sahabat pun ada yang merasa risau. Mereka ingat Nabi dah meninggal dunia kerana begitu lama sujud. Bila ada yang angkat kepala, tengok ada cucu Nabi yang sedang duduk di tengkuk Nabi SAW. Cara Nabi melayan keluarga adalah berbeza. Cuma apa yang berlaku pada masyarakat kita, kerana kita melayani keluarga adalah berdasarkan apa yang kita tengok mak ayah kita buat. Itu adalah role model kita. Maka kalaulah mak ayah kita jenis garang dalam rumah tangga, itulah sikap yang kita ambil. Walhal sebenarnya itu bukanlah akhlak Nabi. Kalaulah mak ayah kita jenis lembut, maka itulah yang kita ambil. Sebab itu akak-akak, abang-abang, yang kita nak ambil daripada sikap Nabi adalah daripada hadis-hadis Nabi SAW. Kerana ketahuilah, anak-anak kita akan ikut sikap yang sama. Mereka ikut cara pendidikan yang sama. Sebab tak ada orang lain ajar kepada mereka macam mana nak melayani suami, macam mana nak melayani isteri, kecuali apa yang kita buat sesama kita. Maka sebab itu kita perlu jaga, bukan sekadar untuk menjaga hubungannya harmoni, sebab sebenarnya anak-anak kita sedang tengok apa yang ibu bapa mereka buat. Maka daripada sini kita nampak akhlak Nabi SAW. Maka tadi kita tengah cerita, ada seorang yang bernama Aqra' bin Habis. Dia tengok Nabi SAW layan berbeza dua cucu Nabi Hasan dan Husain. Nabi peluk, Nabi cium kepala, Nabi SAW peluk mereka. Maka Aqra' bin Habis bertanya kepada Nabi SAW. Dia berkata, wahai Rasulullah, innali ashrah. Aku ada 10 orang anak lelaki, 10 orang. Dan wahai Rasulullah, aku tak pernah peluk seorang pun. Seorang pun aku tak pernah peluk. Seorang pun aku tak pernah peluk anakku. Maka apa Nabi SAW bersabda, awa amlik lak an naza'allahu min qalbika rahmah. Apa yang boleh aku bantu untuk kamu kalaulah Allah dah tarik kasih sayang daripada hati kamu. Maka kalaulah tak peluk keluarga, bererti tak ada kasih sayang dalam hati dan diri kita. Maka itu Nabi SAW tegur kepada sahabat Aqra' bin Habis, kalaulah kau tak peluk anak cucu kamu, maka bagaimana aku nak membantu kamu, sebab Allah dah tarik keluar rahmat dan kasih sayang daripada hati kamu. Maka inilah akhlak Nabi SAW ketika mana masuk ke rumah. Bahkan ketika mana masuk ke rumah, yang pertama Nabi SAW bagi salam, yang kedua tersenyum, dan yang ketiga adalah Nabi SAW akan sugi dulu. So Nabi tak nak bertemu dengan isteri dalam keadaan mulut Nabi berbau mungkin. Maka Nabi akan sugi dulu sebelum masuk daripada rumah. So kita datang daripada pejabat, daripada mana, maka bila masuk ke dalam rumah, Nabi SAW akan bersugi dulu. Dan sugi adalah satu sunnah yang bagus untuk kita amalkan. Kata para ulama rahimahullah ta'ala, walaupun berus gigi tak guna tak ada masalah. Kita boleh ada 3-4 berus gigi sekalipun, yang elektrik sekalipun. Tapi sugi ada kelebihan yang tersendiri. Maka kalaulah kita boleh ada sugi, kita boleh amalkan sugi sebelum solat. Bila nak solat, kita keluarkan sugi, kita sugi sedikit mulut kita. Itu sunnah yang Nabi SAW buat. Kemudian sebelum masuk rumah, sunnah Nabi SAW bersugi. Kemudian sebelum baca Quran, sunnah Nabi SAW bersugi. Kemudian sebelum daripada tidur, Nabi SAW bersugi. Cumanya ianya adalah sunnah yang semakin hilang. Tapi kalau kita pergi Mekah, Madinah, kan kita nampak semua orang mengamalkan sugi. Semua orang mengamalkan sugi. Sebab itu adalah sunnah Nabi SAW. Saya selalunya kalau bawa jemaah, yang saya mampu belanja sugi lah, belanja sugi. Nak belanja nasi Arab dekat syarikat korban tak mampu, mahal.
Lalu yang saya akan belanja bila bawa jemaah umrah pada waktu itu adalah belanja sugi. Sunnah Nabi SAW yang sebenarnya sangat-sangat besar. Antara kelebihan orang yang jaga sugi adalah yang pertama, sabda Nabi SAW dalam hadis yang sahih, Allah redha dengan dia. Mardatul lirab. Allah redha dengan dia. Antara kelebihan sugi, maka dalam riwayat menyebut dia akan mudah untuk mengucap dua kalimah apabila nak meninggal dunia, dua kalimah syahadah. Maka itu adalah kelebihan sugi. Dan sugi pun tak mahal. Kita boleh beli kat Shopee, kita boleh beli dekat Maidin, dan bagus beli banyak-banyak. Sebab selalunya asyik hilang je. Asyik hilang. Asyik hilang dia sugi. Tak tahu siapa sorok. Nak kata syaitan sorok, dia tak adalah boleh sorok. Maka kita ada sugi banyak-banyak. Dekat dalam kereta ada sugi. Dekat pintu masuk rumah ada sugi. Sebab dia sunnah ni sangat besar. Percayalah kalau akak-akak dan abang-abang nak mula amalkan, sugi tu pasti hilang. Disusahkan untuk mengamalkan sugi. Sebab itu sunnah sangat besar. Syaitan akan menyusahkan kita untuk mengamalkan. Kalau tak percaya, cuba. Kalau dah biasa, tak mengapa. Orang yang kali pertama nak amalkan sugi, mesti sugi dihilang. Mesti sugi dihilang. Nak guna je, mana sugi? Hilang. Nak guna je, tak ada. Maka sebab itu dicadangkan, kalaulah kali pertama nak amalkan sugi, letak dekat tempat yang banyak. Dalam dashboard ada 10. Hilang ada lagi 9. Dekat pintu nak masuk rumah ada 10. Hilang 1 ada lagi 9. Dekat dalam poket ada 2, 3. Dekat dalam poket jubah. Maka adanya sugi. Sunnah yang sangat besar. Sunnah yang sangat besar adalah sugi. Bahkan ada salah seorang ulama, yang mana siapa nama dia saya lupa. Habib Abdul Qadir ataupun Habib Abdullah. Maka dia pernah diajak untuk menyampaikan tajuk Maulidur Rasul. Tajuk Maulidur Rasul 2 tahun lepas ataupun 3 tahun lepas. Maka tajuk dia adalah mencintai Nabi. Tajuk kuliah ceramah tu mencintai Nabi. Maka dia pun pada waktu tu tanya, kita semua cinta Nabi tak? Semua kata cinta Nabi, semua. Maka dia kata, kita nak tahu kita cinta Nabi ke tak dengan amalkan sunnah Nabi. Okey, sekarang ni keluarkan siapa yang ada sugi. Maka tak ada orang pun yang ada sugi. Padahal kita kata cinta Nabi, sayang Nabi, tapi tak ada orang pun ada sugi. Dan apakah sunnah Nabi SAW yang kali terakhir Nabi buat sebelum Nabi wafat? Apa benda terakhir yang Nabi buat sebelum Nabi wafat? Adalah sugi. Kalau kita baca dalam kitab sirah Ar-Rahiqul Maktum, maka Nabi SAW pada akhir hayat baginda, Nabi nak bercakap pun dah tak boleh. Nabi nak bercakap pun tak boleh. Dah terlalu nazab. Maka tiba-tiba waktu tu Nabi sedang berbaring di atas dada Aisyah. Aisyah pada waktu tu dia sandar, Nabi berbaring di atas dada Aisyah, di antara tengkuk dan dada Aisyah, Nabi berbaring di situ. Tiba-tiba adik Aisyah masuk. Dan pada waktu itu dia sedang pegang sugi. Maka Nabi dah tak larat berkata-kata. Nabi SAW pun tengok je sugi tadi. Maka Aisyah pun faham. Aisyah pun tanya kepada Nabi, wahai Rasulullah, adakah kau nak bersugi? Maka Nabi pun angguk, dah tak larat, terlalu nazar. Dan kita pun kalau tengok orang nazar, dia tak boleh nak berkata-kata. Orang nazar ni, dia tak boleh pada, sakit tu memang sakit. Tetapi dia dah tak ada tenaga, dah tak ada apa-apa, dia nak bercakap pun tak boleh. Orang yang sedang nazar, tak boleh nak bercakap, tak boleh nak apa. Maka Nabi SAW pada waktu itu Nabi tengok je kepada sugi Abdul Rahman bin Abu Bakar. Nabi tengok, Aisyah pun faham. Maka dia pun ambil sugi, dia gosokkan kepada Nabi SAW. Maka Nabi menunjukkan kesakitan pada wajah. Sebab sugi itu keras. Maka kata Aisyah, wahai Rasulullah, adakah sugi ini keras? Maka Nabi pun angguk. Maka Aisyah pun ambil sugi itu, dia pun masuk dalam mulut dia, dia gigit-gigit, dia lembutkan sugi itu terlebih dahulu. Barulah disugi Nabi SAW. Setelah daripada selesai sugi, maka Nabi SAW pun wafat, meninggal dunia. Sunnah yang terakhir yang Nabi buat sebelum wafat adalah dengan bersugi. Walaupun adakah boleh menggunakan berus gigi? Bagus. Sebab membersihkan mulut.
tetapi takkan sama dengan kelebihan menggunakan sugi. Sebab ianya adalah sunnah yang tersendiri. Sunnah yang tersendiri. Tapi kalaulah kita kata, tak apalah nak pakai berus gigi, maka bawalah berus gigi. Sebelum solat, berus gigi dulu. Kan sebab sunnah sebelum solat, Nabi akan sugi. Kita kata tak naklah sugi, tak biasa nak bawa berus gigi. Tak apa, sebelum solat kita ambil berus gigi keluar, kita gosok gigi kita. Sebelum baca Quran, gosok dulu gigi. So kita nak mengamalkan sunnah Nabi SAW. Sebab itu Aisyah berbangga. Kata Aisyah, tak ada seorang wanita isteri Nabi yang ada kelebihan aku. Apakah kelebihan Aisyah? Nabi SAW meninggal dunia dalam keadaan air liur Aisyah dalam mulut Nabi SAW. Sebab dia lembutkan sugi dengan air liur dia, dengan mulut dia. Kemudian dia kata Nabi SAW meninggal dunia dalam keadaan Nabi berada pada dadaku. Nabi meninggal dunia dalam keadaan begitu. Dan yang ketiga, Nabi SAW meninggal dunia dalam rumahku, dalam bilikku. Dan yang keempat, Nabi SAW meninggal dunia pada hari yang merupakan giliran aku. Maka sebab itu Aisyah berbangga kepada isteri-isteri Nabi SAW yang lain. Maka inilah kita belajar yang keempat. Nabi SAW melayani isteri baginda. Bila nak masuk rumah, Nabi tak berjumpa isteri baginda dengan mulut yang berbau. Nabi SAW tak masuk ke rumah dalam keadaan sentiasa tersenyum. Maka inilah akhlak Nabi SAW yang luar biasa. Kemudian yang kelima, bagaimanakah Nabi SAW melayani isteri Nabi dalam untuk bahagian entertainment. Entertainment ni maksudnya apa? Apa entertainment? Bahasa untuk hiburan. Betul, hiburan. Saya tak dengar tadi, minta maaf. Hiburan. Terima kasih. Terima kasih abang. Lalu hiburan. Bagaimana Nabi menghiburkan isteri Nabi untuk hiburan. Maka isteri Nabi pun ada hiburan. Kita tak boleh nak kata dengan hiburan ni haram. Tak payahlah kau nak hibur-hibur, tak payah. Tak. Maka macam mana Nabi menghiburkan isteri Nabi? Kita tahu Aisyah bila dihidup dengan Nabi usianya adalah belasan tahun. Maka bagaimanakah cara Aisyah menghiburkan diri dia? Maka dalam riwayat menyebut Aisyah ni ada anak patung. Ada anak patung. Sebab usia dia muda. Baru belasan tahun. Usia dia sangat muda. Maka Nabi benarkan Aisyah untuk mempunyai anak patung. Tapi kalaulah akak-akak dah level macam ni, akak-akak ada anak patung kat rumah, itu lain, itu dahsyat tau. Itu level lain. Ini Aisyah, tak sebut isteri Nabi yang lain. Maka Aisyah, dia ada hiburan dia. Nabi benarkan untuk dia mempunyai anak patung. Tetapi yang kedua, dalam riwayat kita nampak Nabi SAW akan menyuruh Aisyah panggil wanita-wanita Ansar untuk datang ke rumah dan untuk Aisyah pada waktu itu bersama dengan mereka, bercerita, memasak, ada aktiviti. Maka itu adalah antara hiburan Nabi SAW benarkan kepada para isteri. Lalu sebab itu, kalaulah contoh apa Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, kadang-kala ada orang yang dia tak izinkan, tapi sebenarnya bagus. Okey, sebulan sekali panggillah kawan-kawan. Tak apa, saya pergi saya pergi duduk dengan kawan-kawan saya. Awak panggillah kawan-kawan datang rumah, masak ke, bersembang ke, bercerita. Itu adalah sunnah Nabi SAW dalam untuk menghiburkan isteri. Dan bagaimanakah Nabi melayani isteri Nabi? Ada sebuah kisah yang menjadi sebagai dalil bagaimana Nabi SAW membenarkan untuk hiburan yang dibenarkan. Maka dekat dalam Masjid Nabawi, maka pernah ada beberapa orang daripada Habsyah, daripada Afrika. Mereka pernah melakukan tarian mereka di dalam Masjid Nabi. Dalam Masjid Nabi mereka buat tarian. Maksudnya bukanlah tarian yang ada api dalam keadaan pakai cawat, tak. Maksudnya mereka ada tarian yang mana mereka buat dalam Masjid Nabi SAW. So, dalam hadis tersebut, fi masjidin Nabi, dalam Masjid Nabi. Cuma ada sebahagian para ulama mentafsirkan dekat karangan masjid. Tapi dalam hadis tersebut dalam Masjid Nabi. Maka mungkin kerana ada sesuatu occasion ataupun apa, maka ada beberapa orang daripada kalangan Habsyah
mereka telah membuat tarian. Bukanlah macam tarian rave ataupun tarian dekat kelab, tak. Maksudnya tarian yang pada waktu itu seperti tarian perang, tarian yang nak menaikkan semangat. Maka mereka telah buat dalam masjid, ada sebahagian berterjemahkan sebagai dalam kawasan masjid. Maka pada waktu tu Aisyah nak tengok. Maka Aisyah kata, wahai Rasulullah, nak tengok. Maka rumah Nabi ni memang sebelah masjid. Kalaulah kita pergi kat Masjid Nabawi, sebelah kiri Masjid Nabawi, itu adalah rumah Nabi. Bahkan memang pintu rumah Aisyah bersambung dengan masjid. Buka je pintu rumah Aisyah, terus masuk masjid. Dekat dia. Maka Nabi SAW kata, okey baiklah, jom kita tengok apa pertunjukan tarian oleh sahabat-sahabat daripada Habsyah. Maka bagaimanakah Nabi SAW suruh Aisyah tengok? Maka Nabi SAW suruh Aisyah tengok di antara telinga Nabi. Maksudnya Aisyah tengok di antara telinga dan bahu Nabi supaya para sahabat tak nampak Aisyah, dan Aisyah pun boleh tengok apa yang dilakukan oleh persembahan-persembahan tersebut. Maka mereka pun buatlah persembahan. Jangan tanya persembahan apa, sebab dalam hadis tak disebut, cuma dalam hadis disebut sebagai salah satu tarian mereka. Ada yang mengatakan tarian perang, ada yang mengatakan tarian mengikut budaya dan tradisi mereka yang dibenarkan oleh Nabi SAW. Maka ada sahabat yang marah. Umar bin Khattab marah. Tengah para sahabat tu menari, Umar bin Khattab marah. Umar bin Khattab kata, apa kamu buat dalam masjid Nabi? Maka Nabi berkata, Umar tenang, ada masa untuk hiburan. Maka Umar bin Khattab pun terdiam. Ada sahabat yang tak tahu dan mereka marah. Maka kata Aisyah, aku sengaja nak menguji Nabi. Aku sengaja. Maka aku telah biarkan Nabi SAW berdiri untuk tempoh yang lama. Sangat lama. Dan Nabi SAW berdiri dan Nabi SAW tak berkata apa-apa. Sampailah akhirnya Aisyah yang berkata, wahai Rasulullah, cukup. Barulah Nabi SAW kata, okey dah cukup. Okey, jom kita masuk. Tapi nak menunjukkan, kata Aisyah, dalam hadis kata Aisyah, kamu cuba bayangkan seorang wanita yang masih muda, usia belasan tahun, berapa lama dia sanggup berdiri, maka disitulah Nabi SAW sanggup berdiri. Kita kalaulah mungkin, saya ni, kalaulah isteri saya nak pergi shopping, apa yang saya buat? Saya kata masuk tak apa, nanti saya masuk kemudian. Tapi saya tak masuk-masuk sampai sudah. Sebab lama sangat dia pergi shopping kan, lama sangat. Pada waktu tu dia nak beli 3 benda. Bila dia keluar, 3 benda tu dia tak beli, tapi tangan penuh. Itu selalu berlaku. Lalu selalunya saya kata, okey tak apa, masuk dulu, nanti saya masuk kemudian. Tapi selalunya isteri saya faham, selalunya saya tak masuk, saya tunggu dalam kereta. Kecuali lah kalau bawa anak-anak, maka anak-anak paksa masuk. Tapi kita nak nampak kadang-kala kita tak larat nak menunggu isteri membeli belah kerana tempoh yang lama. Tapi bagaimana kita nampak Nabi SAW melayani Aisyah dalam untuk hiburan, iaitu Nabi SAW berdiri untuk tempoh yang lama. Ini adalah akhlak Nabi SAW. Ini adalah akhlak luar biasa. Kita takkan boleh faham betapa bagaimana Nabi SAW melayani isteri baginda. Dan kalaulah kita baca lagi banyak hadis, lagi banyak yang kita tak amalkan daripada Nabi SAW lakukan. Sangat luar biasa akhlak Nabi SAW dalam memuliakan para wanita. Kita mungkin tertanya-tanya, kenapa asyik Aisyah aja? Adakah Nabi ni pilih kasih? Sebenarnya tidak. Nabi SAW bila wafat, tak semua isteri Nabi SAW mengajar. Tak semua. Maka antara isteri Nabi yang paling banyak mengajar adalah Aisyah. Aisyah ni paling banyak mengajar. Sebab dia tak ada anak. Dan dia pun adalah isteri Nabi yang paling cerdik. Yang paling cerdik adalah Aisyah. Lalu setiap patah perkataan yang Nabi buat, yang Nabi lafaz, yang Nabi sebut, dia ingat. Lalu para sahabat memang suka untuk belajar daripada Aisyah. Lalu sebab itu hadis yang sampai kepada kita bukan kerana Nabi tak layan isteri Nabi yang lain sama. Cumanya isteri Nabi yang lain tak kongsikan apa yang mereka lalui sebab mereka tak mengajar. Macam contohlah saya adik-beradik ada 8.
Tapi yang mengajar hanya saya seorang. Adik-beradik yang lain tak mengajar. Lalu bila saya bercerita tentang ayah dan ibu saya, bukanlah bererti ayah dan ibu saya hanya layan saya seorang je baik. Adik-adik yang lain dilayan buruk. Dan itulah sebenarnya nak menerangkan supaya ada orang tak salah faham. Sebab kadang-kadang ada orang salah faham. Dia kata Nabi ni mentanglah Aisyah tu dara, mentang-mentanglah masih muda, Nabi layan Aisyah begitu. Bahkan lagi teruk, ada orang menjadikan dalil bahawa layan yang muda tu lagi bagus sebab semua hadis hanya cerita tentang Aisyah aja. Sebenarnya tidak. Isteri-isteri Nabi yang lain, mereka tak ada kelas mengajar sebanyak Aisyah. Sebab mereka ada anak, mereka ada tanggungjawab yang lain. Tetapi Aisyah, kerana Aisyah ni tak ada anak. Dan dia seorang yang mana ayahnya pun Abu Bakar dah meninggal dunia. Ibunya pun Ummu Ruman telah meninggal dunia. Maka beliau dah tak ada ayah, tak ada ibu, tak ada suami. Maka beliau menyebutkan diri mengajar dan usia dia pun panjang. Dia hidup lebih kurang 33 tahun selepas Nabi SAW wafat. Lebih kurang ke 41 tahun. Sebab dia meninggal dunia tahun 54. Nabi SAW wafat tahun 11 Hijrah. Bererti 43 tahun dia hidup selepas kewafatan Nabi SAW. Maka sebab itu banyak hadis tentang Nabi kita belajar daripada Aisyah, kerana Aisyah adalah orang yang memang berkongsi mengajar kepada para sahabat yang lain radhiyallahu taala anhum, dan hadis itulah yang datang kepada kita. Bagi sebenarnya apa yang Nabi SAW buat kepada ahli keluarga baginda adalah menunjukkan kepada kita layanan Nabi SAW kepada para wanita, bagaimana Nabi SAW memuliakan mereka, bagaimana Nabi SAW menerangkan kepada para sahabat. Di sinilah terletaknya kayu ukuran akhlak. Kayu ukuran iman adalah akhlak. Kayu ukuran akhlak pula adalah bagaimana kita melayani keluarga kita. Maka sebab itu kalaulah seseorang itu dia baik dengan semua manusia tetapi dia buruk akhlak dengan keluarga, hakikatnya dia seorang yang berakhlak buruk. Dia seorang yang berakhlak buruk. Sebab kayu ukuran akhlak adalah dengan bagaimana kita melayani isteri dan juga keluarga kita. Maka inilah beberapa hadis yang dapat kita kongsikan, yang mana mudah-mudahan yang paling penting kita boleh amalkan dan kita boleh didik juga generasi-generasi anak dan cucu kita. Sebab kadang-kala kita hidup pada zaman kita diajar untuk menuntut hak. Maka menuntut hak itu tak mengapa, boleh kita nak tuntut hak. Tetapi kadang-kala kita dah sampai ke tahap pendidikan masyarakat adalah menuntut hak sampai dia tak nak tunaikan hak dia. Dan itulah yang kita nampak kadang-kala bila kita duduk dalam masyarakat, dalam apabila adanya masalah rumah tangga, maka masing-masing tak menunaikan hak kerana dia kata kenapa saya nak buat tanggungjawab saya, dia tak buat tanggungjawab dia. Maka lama-lama menjadilah kepada ketidakharmonian dalam keluarga. Maka sebab itu mudah-mudahan kita kongsikan kepada generasi anak cucu kita akan sikap dan akhlak Nabi SAW. Mudah-mudahan generasi kita, generasi tuan-tuan dah Masya Allah, generasi kita adalah orang yang pergi masjid, pergi surau. Tapi kita nak membina semula akhlak Nabi SAW daripada rumah tangga. Mudah-mudahan adanya manfaat insya-Allah. Terima kasih di atas peluang perkongsian hadis tentang bersempena dengan Maulidur Rasul. Maka mudah-mudahan kita nak masuk bulan Maulidur Rasul lagi beberapa hari ini, bulan Rabiul Awal. Maka saya sarankan kepada akak-akak, belilah satu buku sirah. Tak payahlah beli macam buku ni. Buku ni 700 muka surat. 853. Baru baca 8 dah tak baca dah. Tapi sempena bulan Maulid Rasul ni kita cari buku-buku dekat Shopee banyak, dekat kedai buku banyak. Cari buku yang nipis. Kita belajar tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan bagaimanakah cara belajar yang pasti habis? Kita baca untuk keluarga kita, baca. So kalau kita baca sendiri, mengantuk akan menguasai.
Maka bagaimanakah cara dia? Kita bacalah pada waktu tu, contoh kita ada keluarga, baca waktu malam. Jom sebelum lepas makan ni kita dengar sedikit tentang Nabi, kita pun baca. Ataupun kalaulah contoh kita ada grup usrah 5-3 orang, kita pun baca. Sebab kata para ulama, kita hanya boleh mengenali Nabi SAW apabila kita cuba baca 40 buku tentang Nabi SAW. Kenapa 40 buku? Kita kena faham, setiap penulis, dia tulis berkenaan tentang Nabi daripada konteks yang dia anggap penting. Maka ada orang tulis tentang Nabi daripada sudut wahyu, ada yang tulis daripada sudut akhlak, ada yang tulis daripada sudut kekeluargaan, ada yang tulis daripada sudut peperangan, ada yang tulis daripada sudut pergaulan. Lalu kita tak akan memahami seluruh konteks Nabi kecuali kita memperbanyakkan. Tapi tak adalah kita nak baca sekali 40 buku. Tapi maksudnya kita beli satu buku, kita baca tentang Nabi SAW. Dan kata Dr. Ali Jum'ah, yang menjadikan orang jauh daripada Rasulullah adalah kerana orang jauh daripada sirah Nabi SAW. Lalu bila orang belajar hadis, dia sekadar belajar hadis, tetapi dia tak belajar sirah bersama dengan hadis. Bila dia belajar tadabbur, dia tak belajar Al-Quran dengan sirah. Padahal Al-Quran itu diturunkan kepada Nabi. Maka bagaimana cara Nabi berinteraksi dengan Al-Quran itu yang patut kita ketahui. Maka sebenarnya pentingnya sirah. Sebab itu kemana-mana pun saya berkongsi ilmu, kebanyakannya saya suka berkongsi tentang sirah. Kerana sebenarnya masyarakat banyak yang tak tahu tentang cerita-cerita dan sirah baginda Rasulullah SAW. Apa yang baik daripada Allah, yang tidak daripada kelemahan diri serta kekurangan ilmu. Terima kasih kepada pihak Lajnah Muslimat Masjid An-Nur Tamasya Glenberry. Terima kasih kepada abang-abang, kakak yang meluangkan masa bersama. Moga Allah balas dengan sebaik kebaikan dan ganjaran insya-Allah. Kita tutup dengan tasbih kafarah dan suratul Asr. Subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Jazakumullah khairah. Terima kasih di atas segala perhatian yang telah diberikan.